Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Cek kejekep, tabu, cek kejekep, tabu. Cek kejekep, tabu, 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 cek kejekep, tabu. Puaslah saya menanam bumi, menanam bumi. Podcast yang akan anda dengarkan adalah paparan kisah-kisah dan isu-isu masyarakat Melayu di Singapura. Sembarang persamaan yang dipaparkan di dalam podcast ini amatlah disengajakan. Kami harapkan paparan pengalaman kami ini dapat menjadi iktibar kepada semua lapisan masyarakat di Singapura. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, terimalah hos-hos anda, Manap Dan Maui. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ladies and gentlemen, together with the both of us, saya Mim Alif Nak Manap. Saya Mim Alif WI Maui. Saya Mim Alif On Mount. Kembali. Episod hari ini dibuka untuk anda oleh rakan kolaborasi kami Hans Ezra. Aku yang akan masuk je, okay. Jadi untuk mendapatkan pencerahan lebih lanjut tentang perkhidmatan yang si Hans Ezra ni provide bolehlah pergi ni, bolehlah pergi dia punya Facebook IG @HansEzra, ataupun boleh call beliau lepas buka nanti 9028 5600 naik 0285600. Kita kembali dalam series Ramadan Manap dan Mawi, edisi khas Ramadan, edisi khas di minggu kedua, insyaAllah ya. Tak boleh nyanyi, Minggu selepas sebelum ni kita bersama Ustaz Zaki Mahmud, dan kali ini kita bersama dengan seorang asatiza yang dah banyak kali kita jemput dan buat. Kau tahu kenapa aku buat suara screamo? Selamat berpuasa. Itu dah macam susah. Itu dah macam Lord of the Rings punya apa yang benda Betul lain tu. Frodo. Bukan Frodo tu, siapa tu? Yang apa yang tak tahu creature tu lah. Tu Itu dah. lain tu bukan screamo Pertama kali kita bertentang mata adalah di studio kami yang lama Tampines. di Tampines. Semasa kita mempromosikan album single Wan Fuad dan juga Mira. Dan sepatutnya kita bersama di Amplified Studio. Yes. Di mana kita pula mewawancara kumpulan live battle. Masa tu Belum kita tahu. dua kali kita belum rasa berdosa. Belum. Itu yang korang kalit-kalit dia. Belum rasa berdosa. Kita masih bahan ganja lagi, bro. Belum rasa berdosa lagi. Tapi yang masuk ketiga oleh kerana kata episod ketiga sebab kita rasa berdosa punya Kita pasal. masuk- Kenapa? itu oleh kerana seorang sahabat beliau telah pun post di Facebook di sembahyang Jumaat tu, the members ni kat atas mimbar. Jadi sejak dari itu kita dapat tahu beliau adalah seorang asatiza, Ustaz rupanya. Jadi kalau yang mana telah pun ikuti kita telah pun mewawancara Ustaz Rock kita ni di episod sebelum ni. Jadi untuk episod Ramadan series kita ni kan, yang special edisi khas ni, lagi baiknya, lagi afdalnya, lagi wajibnya kita membawa beliau kembali dalam episod Ramadan kita. Jadi bersama kami di studio Mayfifth SG ni. Yes. Shout out kepada Mayfifth. Terima kasih. Kita bersama dengan Ustaz Luqman Akhim. Assalamualaikum Ustaz. Ada kalau-kalau je. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita masih macam rasa janggal lagi nak panggil brother ke, nak panggil bro ke, nak panggil ustaz Tak ada. pun ada. Dia tak kisah. Kita berbual aku kau dengan dia. Memang aku berbual dengan dia pun aku kau. Tapi yang buat aku rasa bersalah lagi ni, aku berbual dengan dia aku kau. Tapi dia balas balik.
Saya tahu. Dia masih saya lagi Masih dengan aku. tuan dia Jaga masih kondak ada. lah. Tuan- Jaga kondak. Tuan-tuan dia masih ada tuan. Selamat malam tuan. Selamat malam Tuan Ustaz. Baik, Pak terima Ustaz. kasih Ustaz Luqman Hakim. Terima kasih banyak kembali ya. Oh, episod ni nak kena Nak kena formal sikit lah. Sikit je sikit. Baiklah, wahai Pak Ustaz. Pak Ustaz. Pak Ustaz. Ustaz baik Ustaz, sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ribuan terima kasih. Minta maaf tadi kena tunggu lambat lah. Bagaimana puasa? Okey hari So far okey lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bohong dosa. Bohong sunat. Bohong sunat. Jadi pada malam ni seperti sama dengan episod sebelum ini, di edisi khas Ramadan Manap Mawi ni kita telah pun menjemput pendengar-pendengar kita untuk mengajukan beberapa soalan-soalan yang mereka mungkin ada kemusykilan untuk dijawab oleh asatizah jemputan kita lah. Jika sebelum ni kita telah pun menjemput Ustaz Zaki Mahmud, episod kedua ni kita jemput Ustaz Luqman Hakim, dan ada topik tersendiri. Jadi kita dah preempt dia lah topik apa yang harus beliau prepare. cover Dia kata topik ni berat, controversial. Tapi knowing him, he likes things that are controversial. Dia suka, dia gairah. Topik apa Mak Wan, topik apa yang kita akan perbualkan pada malam ni dengan Ustaz Luqman? Ya, ni topik apa dia berbual ni? Tanya kita balik Kita dah cover yang topik sebelum ni, iaitu perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa atau membatalkan puasa. Dan untuk hari minggu kali ini kita nak tanya perbezaan ya bulan. Alah, dekat Singapura ni kita senang cakap. Ini kenapa raya Singapura dan Malaysia lain hari tapi kita bersebelahan saja. Kita senang cakap ni Dia terhilang Singapura. pula. Sebab itu Singapura ni senang cakap. Okey. Nak raya, nak puasa ni tengok apa, nak bulan ke mak bulan ke, Betul. bulan ke tentang bulan Kita ke. tengok kita belum kita start dah Ramadan dia untuk tahun ni. Kita dah bila ada orang dengar on the 11th of March, ada pula dengar 12 March ke? March lah, March. Betul. Kau puasa bulan bila? Okey. Pasal initially bila masih ada dalam kalender, kalender masih orang ingatkan on the 11. Kira kalender government ni 11. Ustaz, kita puasa bila Ustaz start? Puasa di Singapura lah. Hari Selasa insyaAllah. Hari Selasa. Kenapa ada perbezaan di situ? Ada ada orang ingat 11, ada ingat 12, macam mana tu? Ataupun untuk lebih khususnya, kita kat Singapura ni, apakah faktor-faktor yang menentukan bila kita start puasa, bila kita raya? Kita bawa faktor pasal puasa pula. Puasa dulu. I think kita start off with apa faktor-faktor untuk kita tahu yang indications telling us that okay ni dah start bulan puasa. Okay. Okay, auzubillahisyaitanir bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Belum start dah kena kalit. Dia balik nanti. Okey, berkenaan kita nak tahu bila masuk waktu ataupun bulan Ramadan lah. Senang kata Okey, pada asalnya bulan dia ikut, kalau bulan Islam dia ikut bulan waktu malam tu lah. Selalunya bulan memang waktu malam Ustaz. Dia siang tak ada bulan. Jarang ada keluar. Kadang-kadang datang bulan. Siang. Dia lagi. Dia kalau ikut Piramli, malam bulan di pagar bintang. Serius sikit, tolong. Okey. Selalunya awal bulan contoh bulan Ramadan, selalu nak kena tengok anak bulan. Okey. Anak bulan dia patternnya sangat halus. Okey. Anak bulan tu apa? Kita selalu dengar tengok anak bulan dah kelihatan. Yang kepala botak jalan-jalan bukan Itu bukan. Itu anak toyol. Itu kat Malaysia Upi Ipin. Pasal betul. Dulu time aku sekolah aku suka botak. Dan setiap kali aku botak Anak datang bulan sekolah, datang. anak bulan datang besok puasa. Anak bulan tu apa Ustaz? Okey, dia crescent tetapi dia sangat kecil dan halus dia Okey. punya. Not visible by the naked eye lah. Betul. Okey. Okey. Ataupun boleh tapi nak kena pergi ke tempat yang paling tinggi. Kalau kat Singapura ni mana lah tempat tinggi? Mount Faber bukan. Bukit Timah. I think Bukit Dia Timah Mount je kaya. apa? Kan? Mount Sinai ke? Mount Faber tempat merenda. Mount Sinai tak apa, jangan Mount tak apa. Mount Elizabeth untuk Mount. Tu atas. Singapura tak ada tempat Tak ada tempat. Ada ke? Ada tempat. Tu bulan.
Okay, nak ikutkan Singapura memang tak ada. Kan? Memang Okay, tak ada. then daripada mana kita tengok? Kita based on Kita ikut neighboring server, country? Okay. Atau kita ikut government? Ni dah berat ni. Siapa yang datang rumah kau pun aku juga ketuk pintu rumah kau juga nanti. Okay, Zat. Okay. Sebenarnya Singapura, Indonesia, Malaysia, ni 3 negara ni dah buat perjanjian. Okey. Perjanjian yang dipanggil Persatuan Mabims Okey. I see. Mabims, saya lupa apa dia punya stand for lah. Okay. Tapi cuma ini 3 memang dorang ada agreement. Start dari kalau tak silap 1970 atau 1980 lah. Untuk agreement ni untuk sama-sama lah. Sama-sama. Kalau contoh kalau kalau masuk bulan puasa semua sama. Satu hari. Okey. Kalau raya semua sama. Wah, ni pun kontroversi juga kan raya semua sama. Sabar. Aku faham perasaan kau. Kita Okey. berbual pasal bulan Ramadan ni macam ada tanda-tandanya Itu the initial punya agreement lah. Betul. Okay, cop. Aku dah dapat MABIMS. Okay, Mabis apa? MABIMS acronym standing for Ministers of Religion for Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia and Singapura. MABIMS. Aku yang Mam Steam ni tadi. Itu Yumi Mastin. Kau mentang-mentang jadi Ustaz Rock kau nak Yumi Mastin pula. Aku sucuk sikit. Aku lebih prefer Steve Vai daripada Yumi Mastin. Tak apa. Okay. Then so that was the initial agreement. Betul. Perjanjian 70 lebih Abang atau janji 80. Abang janji abang delete. Tapi selepas tu apa terjadi? So dalam perjanjian tu kita tahu Singapura tak ada kemudahan, tak ada tempat yang kondusif untuk tengok anak bulan. Betul. So senang cakap Singapura ikut dia punya jiran-jiran lah. Kalau jiran kata besok puasa lah. Jiran je tempat tinggi besar tu. Betul. Jadi base berlandaskan dengan gitu sebab orang sana tempat gunung ganang banyak and everything. Kita ikut lah. Betul. Kita pak torok lah, kita ikut dia. Okay, Tapi apa telah terjadi? Okey, selama berapa tahun tu sampailah lepas COVID lepas COVID dia ada kekecohan. Betul. Kawan saya kena Ustaz. Tak apa nanti saya cerita kejap. Okey, teruskan. Indonesia pun raya dulu kalau tak silap saya. Betul. Terus Malaysia pula. Betul. Sama hari ya, diorang hari sama hari. Sama hari. Yes. Okey, Indonesia sebab tak salah diorang dah memang confirm. Yes. Okey, Malaysia Confirm tak confirm? Supposedly nak kena ikut dengan Singapura. Okay. Jadi tiba-tiba dekat Sabah, Labuan. saya Labuan. tak Sabah, sure lah saya kira Sabah. mana lah. Diorang nampak anak bulan. I see. Kat Sabah. Dekat Sabah. Jadi Sabah je lah. sebab nak Aku ada ikutkan tahan. Okay Ustaz. nak ikutkan Sabah ni dia under Malaysia kan. Betul. Ya, betul. Jadi terpaksa the whole Malaysia nak kena sambut. I see. Unless kalau Sabah tu independent, so Then Sabah Sabah sendiri sahaja yang boleh sambut. Oh, so the whole situation will change if Brunei yang ternampak. Betul tak? Kalau Brunei nampak Brunei aje lah. Brunei Yes. aja. Aja. So, Malaysia tak ada dengan apa-apa. Singapura lah. Tapi sekarang Kira last minute Singapura kena paitau lah. tapi Brunei yang macam mana diorang sambut sama? Brunei pun nampak kan diorang kata kan. Brunei nampak. Brunei memang clear cut. Brunei Indonesia Dia clear tak cut ikut, nampak. dia nampak. I see. So okay, correct me if I'm wrong Ustaz Walaupun ada agreement tapi whenever benda ni jadi whenever diorang nampak anak bulan kira benda ni supersede lah, mengatasi segala apa agreement yang ada lah. Betul. Okay, bermakna dia boleh membatalkan lah kira. So Membatalkan agreement lah. Singapore tak dah nampak apa-apa. Terpaksalah ikut apa-apa yang dah preset date tu lah. Yes. Apa yang dia dah agree dengan Mabim. So Faham? No, okay. Ada je ada ni. Tier 3 Oh, panggil tier bro. three, tier three. Bukan. Because the agreement stated that kita nak kena ikut diorang apa. Betul lah. Tapi sekarang kita tak ikut. Tapi Singapore tak ikut pasal kenapa Ustaz? Aku tak tahu, tak ada jawapan dia. Tanya Ustaz. So because you were saying that is due to the agreement. that's why- Correct. So now they are not following the agreement. So they are defaulting the Okay, so there's no question about Malaysia, Indonesia, Brunei. Persoalan dia kenapa Singapore tak ikut orang.
Okey, sebab jawab kau. Tanda-tanda Tanda-tanda. bulan bulan Ramadan ke bulan Syawal masuk, first anak bulan. Betul. Dia ada second. Oh, ada second layer. Second is hisab ataupun hisabiah. Okay. Apa tu? Hisabiah is kalender, Kiraan dia lah. kiraan. Tapi apa-apa saja yang pertama datang bermakna kedua tak boleh pakai. Atas kira lagi dia punya king lagi besar lah. Kira. Okay, so yang neighboring country kita dah nampak tu is the first layer. It is the first layer. So siapa yang kat Singapore yang pergi nampak the second layer tu? Pasal kita tak ada tempat untuk tengok apa? So Singapore tak ada first layer. Singapore tak ada first layer. So terpaksa ikut second layer Second lah. layer, betul. Walaupun dah ada agreement. Faham tak? Okay, so now the question is siapa yang pergi decide tu, oh kita tak nak ikut tu first layer, kita tunggu for the second layer? Majlis fatwa. Itu majlis fatwa lah sebab dia tak dapat the first layer tu. I see. So benda ni Okay, so ibarat macam bila Singapore receive yang the first layer tu, kira macam was-was. Ni benda betul tak betul? Singapore tak nampak langsung pun. Tak nampak Yalah, langsung. yalah, pasal kita tak nampak apa. Kita tak boleh nampak. So kira macam kalau kita put it words on the streets, kira bila fatwa Singapore tu receive yang besok dah boleh raya, then so dorang rasa macam was-was lah ni, macam ya tak ya ke ni korang. Tak nampak. So tak apalah, kita tak mau ikut, kita wait for the second layer. And second layer is raya satu hari, raya ataupun puasa satu hari selepas itu. Betul. Dia kalau drag pun drag satu hari. Dia Just tak one ada. day lah. Pernah tak jadi macam 2-3 dia tak ada. Tak ada. Satu hari. Oh yo. Orang boleh riot siul. Pasal apa yang terjadi? Itu bukan bulan Itu pasal betul. puasa. Tapi yang for that particular year, the year yang kita cakap tu, hari raya lain-lain hari. Betul. Brunei, Malaysia, Indonesia satu hari, keesokan harinya baru Singapore. Betul. Tapi pada tahun yang sama, puasa semua sama-sama hari. Betul. So mana cakap tahun tu Malaysia, Indonesia, Brunei puasa kurang satu hari. Diorang 28 hari je lah. Singapore 29 days. To get the facts clear. Okay. So kita pahala lebih apa? Kenapa Alhamdulillah. tak sama akhir lain Sebab mungkin pada So now startingnya startingnya semua ikut perjanjian. starting tu diorang nampak, semua nampak. Starting maksudnya macam mana? Anak bulan Sabah lah yang nampak. nampak. Oh, Sabah nampak dulu. Sabah yang nampak. So declare tu bulan puasa lah. Kira itu kalau raya lah. Kalau masa puasa, Kalau puasa diorang ikut hisabiah. puasa tak ada kira anak bulan lah. Sebab mungkin anak bulan tak nampak. I see. Faham. So first layer is always anak bulan. First layer king lah kira. King. Kalau anak bulan tu tak dapat, dan kita ikut second layer. Okay. Apakah terjadi pada engkau Manap pada tahun tu Manap? Tahun ini last 2 years. Yang kau sangkut tu lah kau nak Sangkut lah. Last day of raya, last day of puasa. Pasal kita tahu di Singapura ni besok puasa, last day puasa. bukan. Betul. Tak, lusa. Singapore aku tahu was lusa. Yalah, Aku besok last day raya lah. Besok last day puasa lah Singapore. Betul. Besok last day puasa. Korang gaduh dulu lah. Aku berbual Besok last day puasa. Okay. Aku Sepatutnya. pergi Pandan hari tu. Aku pergi Pandan. Sekali dah pergi sana pasal nak pergi bazar je bayar masa malam semua dah pergi, dah happy dah show dah pergi, kita kan gunting rambut. Tiba-tiba tu pasar Pandan clear bro. Ya. Orang macam kelang kabut nak balik, semua nak tutup kedai. Kenapa ni? Tak ada bang, kita besok raya. Engkau. Jadi aku besok raya? Untuk siapa? Untuk kita lah. Besok dah raya. Ni nak tutup semua, nak tutup. Jadi aku kat sana, aku blur. Kenapa besok raya Bila masa kita declare kita besok raya kan? Dia cakap, untuk korang ke habis Singapore je kan? Tak tahu, Singapore lusa bang, mampu. Dah aku call si Mawi ni, aku tanya, kita bila raya? Dia raya lusa. Gitu. So uniknya bagi kau. But one of the soalan yang kau tanya aku is, kalau aku stay dekat Johor sampai besok, boleh tak aku celebrate raya? Sebab besok kalau kau stay kat Johor, besoknya haram tau untuk kau puasa. Betul. Kan? Jadi aku tanya je, okay, let's say besok aku tak puasa, aku masuk Singapore, aku kena puasa tak? Macam mana? Takkan puasa setengah hari. Dah tahu macam gitu, terus book hotel, staycay. Masalah dia dengan anak dia orang aja. Habis bini dia dengan anak lagi satu. Rezeki dia orang Ada rezeki lah kira kan. Jadi macam
Bila aku dapat tahu dan yang Malaysia puasa besoknya, macam aku confused lah part tu. Sebab dah lama tak macam ni. Kenapa macam gini? Kenapa kita tak ikut sekali kita bulan puasa? Kata kita pasal okay, you see, aku punya logic is Malaysia, aku kat Johor. Dia ikut Labuan. Yalah, tapi Malaysia Dia ikut Labuan. Tapi Labuan tu berapa jauh? I think that's Kenapa one dia tak of ikut the Singapore? benda-benda yang diorang You bahaskan understand kan. tak? That was one of the things yang diorang bahaskan sebab Labuan atau Sabah tu is at East Malaysia, which is it's not within the peninsula of Malaysia. Tapi pada dasarnya dia kata like what Ustaz cakap tadi, Labuan is part of Sabah, Sabah is part of Malaysia. Oleh kerana tu satu Malaysia nak kena ikut. Based on that. Oleh kerana itulah aku rasa kalau Singapura tak keluar daripada Malaysia, diorang masih the Malaysian Confederate. So for that kita one, dah raya besok. kalau tak silap aku, what saya tahu Ustaz kalau saya salah betul kan. In Malaysia itself, diorang make it ada a few points yang untuk tengok anak bulan ni. It's not only Labuan, right? Diorang ada lagi a few points untuk moon view tu kan. Okey, sebenarnya kalau contoh kalau diorang nampak kat Sabah ataupun Labuan, okey, selalu yang akan tengok orang yang orang kata dipercayai, qualify. Jadi itu kira dah membadai lah, cukup lah. Kira bukan macam orang biasa-biasa tengok. Orang biasa anak bulan dah nampak besok puasa. Okey, puasa. Tak betul itu. Kalau kena kita, kena diorang suruh aku yang pergi tengok. mana besok raya je. Senang naik atas. Dah Ustaz, anak bulan dah ada. Satu negara punya dosa nak kena jawab. Betul. Ada branch. Tapi betul. I think I remember specifically tahun tu ada sedikit kekecohan. Betul. Even within orang. Okay. Kita cakap pasal orang kita kecoh nanti kejap. Kita cakap pasal within Malaysia sendiri ada perbalahan, ada perbahasan. Kenapa nak kena ikut, kenapa gedebak-gedebuk. Bukan Singapura aja, tapi Malaysia pun diorang ada on tanda top tanya. of that, Singapore pun ada. Ada perbalahan. Kenapa kita tak ikut dorang? Selama ni kita ikut because orang dah kemukakan tentang that agreement, Mabims punya agreement. Kenapa tak ikut? Kenapa kali ni kita tak ikut? Kenapa nak gedebak? All that stuff lah. Sampai ada yang dah dah kecam-kecam pihak berkuasa Singapura yang rabak. Pasal mufti kena this rabak. is happen. Orang Johor sendiri yang sampaikan kat aku. Diorang macam terkejut alih-alih diorang besok raya. Pasal ada diorang nak kena ambil cuti, ada diorang kau tahu tak, diorang they have to make last minute preparation. Belum sembelih ayam. Macam kita ni, kita dah tahu kita pay lusa kan. Kita dah boleh expect lagi satu hari. Tapi untuk diorang ni tiba-tiba je mufti dah ada announce besok raya. You know, diorang dah kelar kabut nak kena balik kampung, nak kena siap, diorang belum siap apa-apa tau. So that's where the frustration is lah untuk But Johor. I think Ustaz, correct me if I'm wrong, tapi whatever decision yang dibuat di atas nama di atas dasar agama I think there's a lot of layers yang orang nak kena consider apa. Bukan orang suka-suka ataupun mufti sendiri bukan dia suka-suka aku mufti. Aku cakap lusa raya lah, because there's a lot of point of consideration before he can come to that decision apa. Dia punya proses selalunya kalau mufti dia bukan dia seorang je. Betul? Dia ada the group of board members lah. Penasihat. Penasihat 20%. Itu yang dekat Singapura ada dipanggil office mufti. Office of Office of the So mufti kita ni bukan seorang lah, tapi ada orang The mufti itself is seorang, but dia ada board members beneath him lah that helps him to make the decision. consultants lah. konsultan. Dia macam Hanan Zira. Dia kira senang Konsultan, kita setan. Syaitan yang rajim. Kira kalau dalam kelas kalau kita ada group discussion and then group discussion ni seorang nak kena present. Nanti diorang tolak apa? Kau present lah. Mufti kena. Mufti kena. Pasal memang tugasannya yang jadi mufti ya. Mufti is the figura ataupun the figurehead. Correct. And lah, people selalu kita dengar orang cakap with great powers comes great responsibility. Sepede. And the current mufti yes, he's very capable young person. Tapi his path to become a mufti has not been easy tau. Datang-datang COVID.
He just took office Betul. He just took over from Dr. Fatris. COVID. Habis nak kena tutup masjid, nak kena solat Jumaat berapa session, nak kena dia punya self gap besar-besar. Apa gap tu namanya? Halal gap. Safe distancing lah. Safe distancing. Halal gap lain. Kau memang tak ada gap kan time tu. And it's not been easy for him. Cabaran-cabaran dia. Lagipun like what tadi Ustaz cakap lah, sebelum dia buat keputusan apa-apa mesti dia dah consult. He might not be the best person ataupun the most, walaupun dia mufti tapi dia tak expert in that particular field, tapi dia ada orang-orang yang dalam the board tu, that committee yang mungkin expert dalam hal-hal sebegini kan. Bukan senang sebab ada ustaz leleh, ada ustaz boleh buat ruqyah, ada ustaz boleh main rock band, ada ustaz tapi aku masih terkilan lah. Kenapa? Kenapa dia tak datang pakai baju Metallica ni? Dia kata nanti malam raya punya show tu dia datang. Itu episod malam raya kita nanti kita nantikan bersama. Pada pendapat ustaz sebagai seorang asatiza, bila keputusan sedemikian dibuat, bukan saja pasal raya ke puasa, tapi pasal macam saf ke atau tutup masjid. I always believe personally you will have your own opinion. Betul. Tapi sebagai asatiza, whether you agree ke atau tak agree pun, I won't say it's no choice, tapi orang will look up to you as an asatiza untuk, as a person who conveys the messaging of MUIS. Macam mana? How do you have that balance? Macam mana kau balance tu, Ustaz? Okay, dia sebenarnya benda ni dah terjadi pada zaman sahabat. Okay. Zaman sahabat ni macam contohnya zaman Khalifah Umar apa-apa saja hukum, diorang akan duduk bincang. Kalau macam majority lah, ada yang 70%, 80% vote agree. Tak semua yang agree kan? Bermakna ada yang tak agree, tapi dia tak agree, kadang agree dia lebih daripada yang tak agree. Majority. Jadi dia kira agree lah. Namanya demokrasi terpimpin. Ada vote juga. Tapi Ustaz, poll. hukum bukan turun daripada atas. Okey, hukum memang asalnya daripada wahyu lah. Wahyu turun daripada atas. He gets what you mean. Betul. Quran dan hadis. Okey. Tapi bila life goes on, kan dah berbual English Wow. Boleh Ustaz. Please carry on. Espanyol pun boleh Ustaz. Metallica. Dia dah start. Aku takut dia keluar as I lay me down to sleep. Okay. Jadi ataupun contoh masalah dia sentiasa ada masalah baru. Masalah yang tak pernah jumpa pada zaman Nabi. Macam mana kita nak solve tu masalah yang orang kata kadang kita tak jumpa dalam Quran pun. Okay. Kadang kita tak jumpa Quran, tak jumpa dalam hadis. Contoh yang paling simple, drugs. Okay. Drugs dalam Quran, dalam hadis tak ada. Ya, betul. Jadi tak haram Sabar. Kau kena siku dengan ustaz tu baru tahu. Sabar. Kasihlah kau teater. Aku cuba. Ustaz please favor kasih dia simen sikit. Aku cuba. Okay. Lagi. Okay. Part ni aku excited. Jadi macam mana ulama boleh solvekan? Dia bincang, drugs, dia punya efek dia apa? Contoh efek dia memang majority is mabuk lah kan. Menghayalkan. Membinasakan. Menenangkan Ustaz. Nak menendangkan. Nak kena menendang. Okay. Jadi mabuk ni, so perkataan ataupun sebab mabuk ni mereka cari dekat dalam Quran. Okay. So dalam Quran ada mention tentang mabuk. Kenapa mabuk? Sebab minum arak. Khimar Khamar. Khimar dongki. Khimar dongki. Himar. Macam dia Himar. Kemais. Oh, kemais lain. Okay. Jadi bila dah dapat jumpa mabuk ni daripada arak. Jadi yang mana perbincangan tu ulama lah pada masa tu kata putus drugs ni haram.
bermakna dia dah keluarkan satu hukum yang orang kata dikatakan hukum baru lah pada masa tu. Hukum karma. Tapi aku lagi concern tadi bila dia beringat pasal drug, dia berbual siap gini. Sebab ustaz-ustaz ni diorang akan dapat rasa. Dia dapat rasa aura. Mana-mana aura, mana yang auta, mana yang so tak semestinya semua orang akan agree. Okay, kita ambil konteks sekarang ni lah. Bercakap tentang macam-macam lah, hukum-hukum fatwa baru, tentang COVID, tentang apa, what do you call that, vaccination everything. Pasal even the simplest thing, topik kita pasal bila puasa, bila raya, tak semestinya semua orang akan agree. Tapi oleh kerana based on the fact that kita tahu yang perbincangan tu telah diadakan sebelum keputusan ini dibuat, dan majority of the committee telah pun setuju, kita bopian lah, ikutlah. Kena ikut. Walaupun tak agree pun, personally tak agree pun, ikutlah sebab the fatwa telah pun dikeluarkan. Tapi tak semestinya tak agree nak kena betul-betul bangkangan. Selalunya diorang bincang dengan hujah. Perbezaan apa tu? Hujah kita diorang debate lah secara ilmiah. Perbezaan apa orang-orang dalil apa keluarkan, hadis. Serius sampai level gitu-gitu lah Ustaz.